Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat meneruskan perjuangan menuntut ilmu walaupun dalam keadaan PKP. Kita tetap meneruskan perjuangan menuntut ilmu dengan apa cara sekalipun. Jadi hari ini saya akan meneruskan perbincangan ilmu saya dalam bidang balaghah, khusus terutamanya bagi anak-anak pelajar yang sangat memerlukan kefahaman yang lebih mendalam dalam bidang ilmu balaghah, terutama juga bagi yang baru nak tahu, baru nak kenal apa dia ilmu balaghah itu. Okey, terutama bagi yang baru masih kata peringkat asas, di peringkat asas. Jadi saya akan terang daripada awal, daripada permulaan yang dinamakan balaghah itu apa. Saya akan mula daripada mukadimah dan terus masuk kepada bab-bab perbincangan yang asas pada peringkat awal, terutama yang ada dalam sukatannya. Okey, jadi sebelum tu saya nak buat pengenalan yang awal tentang ilmu balaghah ni. Sebenarnya ilmu balaghah ni adalah salah satu daripada cabang ilmu bahasa Arab, ulum al-lughah al-arabiyah. Seperti mana yang kamu pernah belajar sebelum ni, antara cabang ilmu bahasa Arab ni, sebenarnya bahasa Arab ni luas. Bahasa Arab ni adalah ilmu-ilmu dia adalah luas. Jadi antara cabang yang paling asas dalam bidang ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab ni, ulum al-lughah al-arabiyah ni adalah yang mana peringkat yang paling asas, yang paling bawah. Yang mana yang ni kamu kena belajar dulu, kamu kena kenal dulu, iaitu ilmu nahwu dan juga ilmu sarf, seperti mana yang saya pernah tunjukkan ajak sebelum ni. Jadi yang ni adalah asas dia. Okey, jadi bila faham ilmu nahwu dan juga ilmu sarf, bila dapat yang ni di peringkat awal, faham ilmu ini, barulah boleh belajar ilmu yang lebih tinggi sikit, di peringkat yang lebih tinggi sikit, iaitu ilmu balaghah dan juga ilmu adab. Jadi pembahagian dia, kalau kita nak tengok dalam bidang bahasa ni, tiap-tiap bahasa dia mesti ada pembahagiannya. Maknanya yang paling bawah adalah yang ni, yang paling asas. Okey, ilmu bahasa tu sendiri sebenarnya tak terlepas daripada sastra dia. Jadi yang ni adalah tahap asas, iaitu dah tahap dalam bentuk ilmiah, iaitu ilmu bahasa tu sendiri, dan tahap yang paling bawah. Dan yang ni adalah tahap yang tinggi, iaitu tahap sastra. Sebenarnya untuk pengetahuan kamu, tiap-tiap bahasa di seluruh dunia ni dia mesti tak lari daripada sastra. Jadi cabang ilmu bahasa ni dia ada dua, iaitu dalam sudut bahasa yang mudah, bahasa yang agak mudah difahami, bahasa yang dalam peringkat asas, iaitu dalam bidang, kalau kita dia panggil ilmiah, ataupun bahasa percakapan harian, bukan bahasa percakapan harian, ataupun dia panggil sebagai bahasa surat, bahasa yang kita guna dalam kita nak faham dengan cara mudah, iaitu yang tu memerlukan kepada kaedah asas tata bahasa, ataupun kalau dalam bahasa Arab, kaedah asas untuk faham bahasa yang mudah ni adalah ilmu nahwu dan juga saraf. Jadi bila kamu dah faham nahwu dan saraf, sama juga dalam bahasa-bahasa yang lain. Kalau dalam bahasa Malaysia sendiri, lepas kita dah faham bahasa, barulah kita akan faham sastra. Jadi ilmu balaghah ni dan juga ilmu adab ni adalah, dia masuk kepada balaghah ni adalah asas untuk nak mendalami lagi ilmu-ilmu sastra. Sebab apa? Bahasa dan sastra ni tak dapat dipisahkan. Dalam tiap-tiap bangsa dia mesti ada bahasa dan sastra dia. Bahasa ni adalah jiwa bagi sesuatu bangsa. Tak kira lah bangsa apa pun, bangsa Arab ke, bangsa orang putih ke, bahasa Melayu, orang Melayu ke. Tiap-tiap bangsa dia akan ada bahasa dan sastra dia. Okey, jadi bila kita ada bahasa, sebab bahasa ni adalah jiwa bagi sesuatu bangsa, dan sastra pula membentuk budaya, peradaban, ketamadunan sesuatu bangsa. Jadi sebab itulah bila kita faham bahasa, maka kita mendalami ilmu bahasa, maka kita akan lebih faham dalam bidang sastra dia. Jadi dua cabang ilmu ni tak dapat dipisahkan dalam tiap-tiap bahasa. Bahasa dan sastra tak dapat dipisahkan, sebab bahasa jiwa bagi sesuatu bangsa dan sastra membentuk budaya dan peradaban sesuatu bangsa. Jadi sebab itulah ilmu balaghah ni sebagai asas untuk nak mendalami lagi dalam bidang ilmu sastra. Sebab tu kalau kamu tengok dalam perbincangan ilmu balaghah ni, dia akan digunakan nanti bila kamu belajar dalam bidang sastra,
segala perbincangan dalam ilmu balaghah sangat digunakan dalam bidang sastra. Dalam bidang sastra ni maksudnya kalau kita tengok unsur-unsur sastra yang cukup tinggi, yang paling tinggi adalah di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu sendiri terdapat uslub-uslub gaya bahasa sastra yang cukup indah. Uslub-uslub balaghi, uslub-uslub balaghah yang ada dalam Al-Quran itu sangat indah. Begitu juga dalam teks-teks syair Arab yang dihasilkan oleh orang Arab mengikut zaman, daripada zaman jahiliyah, zaman permulaan Islam, sadrul Islam, iaitu zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, pada zaman Umawi. Kalau kamu belajar dalam sejarah Islam, kita kaitkan bahasa dengan sastra dengan tarikh ataupun sejarah peradaban, sejarah orang Islam ni. Sebab apa? Sebab daripada mengikut zaman tu berkembangnya sastra tu, daripada zaman jahiliyah sampailah kepada zaman Islam, seterusnya zaman perkembangan Islam iaitu zaman Umawi, seterusnya zaman Abbasi, sampailah kepada zaman Andalus, zaman Mamluki, Osmani dan sehinggalah pada zaman moden. Jadi semua tu adalah antara teks-teks yang pernah dihasilkan setiap zaman yang mana memerlukan kepada kepandaian balaghah yang tinggi. Jadi sebab itulah saya kaitkan sikit di sini supaya kamu dapat tahu apa yang sebenarnya yang kamu nak belajar. Okey, jadi dalam bidang ilmu balaghah ni kamu kena tahu, dalam nak mendalami ilmu balaghah, sebagai mukadimah dia, syarat untuk nak sampai kepada tahap ilmu balaghah ni, dia kena faham dulu apa konsep fasahah dan juga balaghah. Maknanya untuk nak sampai kepada balaghah mesti kena ada fasahah. Tak ada fasahah maka tak akan sampai kepada balaghah. Jadi apa maksud fasahah? Kalau kamu tengok dalam buku nanti saya akan saya dah hantar dah dia punya nota tu bagi yang tak ada buku teks. Kamu akan tengok sendiri dan kamu memang dah tengok dan akan faham bahawa dari segi lurah ataupun dari segi bahasa, al-fasahah bermakna az-zuhur wal bayan, jelas dan terang. Okey, kalau dalam buku dia bagi dari segi istilah. Kalau dari segi istilah dia, kamu boleh lihat dari segi istilah dia al-kalamul wadih bi alfazin ma'lufah wa ghairi muaqqadah. Okey, jadi di sini dari segi istilah dia, syarat untuk kalam tu fasih. Kalam ni maksudnya ungkapan ataupun ucapan ataupun perkataan ni ayat yang digunakan dalam perkataan yang digunakan dalam ayat tu, mestilah syarat dia mestilah kalam tu adalah kalam yang wadih, ayat-ayat yang wadih, percakapan ataupun ayat-ayat digunakan, ungkapan digunakan mestilah wadih. Wadih ni maksudnya jelas, az-zuhur wal bayan, juga disebutkan juga sebagai al-wadih, kalam yang wadih, yang jelas, bi alfazin ma'lufah, dengan lafaz-lafaz yang ma'lufah. Ma'lufah ni maksudnya yang memang kita dengar, bukan kita jarang dengar, dan disusun dengan tersusun dan teratur. Wa ghairu muaqqadah, dan bukannya yang dia bercelaru. Maksudnya syarat pada kalam yang fasih ni mestilah kalam tu disusun mengikut kataan-kataan ataupun lafaz-lafaz dia disusun mengikut kaedah nahwu yang betul, bukannya dalam bentuk ghairu muaqqadah. Ghairu muaqqadah ni maksudnya bercelaru, tak tersusun, dia letak ikut dan lintang pukang. Yang tu bukan syarat kepada kalam yang fasih. Jadi kamu boleh tengok contoh dalam buku teks yang sudah pernah hantar bagi yang tak ada buku teks yang sudah dah send tu, kamu boleh tengok sendiri antara kalam yang fasih, contoh yang dia bagi dalam ayat Al-Quran, dalam buku muka surat yang 92 ni. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi tak dapat tidaklah, yang ni memang kalam Allah, tentulah disusun dengan fasih, tidak ada ayat-ayat yang bercelaru, tidak ada perkataan-perkataan yang tak pernah kita faham, yang kita tak pernah dengar. Semuanya perkataan yang memang mudah dipahami, didengar dan disusun dengan tersusun dan teratur mengikut kaedah-kaedah nahwu yang betul. Tambah-tambah lagi yang ni adalah kalam Allah. Jadi di sini yang dinamakan sebagai tidak ada langsung syarat-syarat yang menyebabkan dia tidak fasih. Okey, nanti kita akan tengok apa syarat-syaratnya. Syarat-syarat kalam yang tak fasih ni. Kemudian yang kedua kita ambil daripada hadis Nabi sendiri, antara contoh ayat-ayat yang menunjukkan fasahah ni iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Okay, dalam ni juga, yang ni juga dikatakan sebagai kalam yang fasih. Apatah lagi yang ni adalah daripada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi di sini semuanya perkataan yang digunakan mudah untuk kita tuturkan, sahlun nutqi, wadihul makna, makna dia pun jelas. Maksud dia apa dia? Ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Setiap apa yang kamu ucapkan, maksudnya maqalla wa kafa ni maksudnya bagi orang yang bersikap
zuhud. Bagi orang yang sikap zuhud ni maksudnya apa yang kurang dan cukup tu adalah lebih baik daripada mimma khairun mimma kasura wa alha. Lebih baik lagi daripada apa yang banyak tapi melampau-lampau ataupun membazir, melampaui batas. Maksudnya di sini makna dia pun jelas. Senang untuk disebut salimun minat tanafur ma'luful isti'mal. Jadi semua ni kita akan tengok dia tak ada langsung ciri-ciri yang membawa kepada salah payah untuk lidah kita menyebutnya. Jadi bila kalam tu jelas dan fasih ni maksudnya lidah kita tak berat nak sebut. Dengan sebab perkataan-perkataan digunakan tu tak ada pengulangan-pengulangan perkataan ataupun diletak dekat-dekat dengan makhraj, maka yang tu adalah kalam yang fasih. Itu adalah syarat yang kalam yang fasih. Kemudian antara contoh-contoh bagi kalam yang ghairu fasihah, ataupun kata-kata ungkapan yang tidak ada fasahah pada dia, yang tak boleh dijadikan sebagai syarat kepada balaghah. Untuk nak masuk pada ilmu balaghah ni, sebab tu kita kena mendalam kedua-dua bidang ilmu ni dulu, ilmu nahwu dan ilmu sarah, sebab kita tahu kaedah penyusunan kalam ataupun ayat yang betul, baru kita boleh tahu, boleh beza yang mana satu kalam yang fasih dengan kalam yang tak fasih. Sebab bila tak fasih, dia tak jadi syarat untuk sampai kepada balaghah. Dia syarat untuk sampai pada balaghah, dia mesti kena kalam yang fasih. Okey, antara contoh dia ramaitu bil atqafir. Okey, ramaitu bil atqafir. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu, muka surat 92. Ni muka surat 92 ni. Kamu boleh rujuk balik. Maksud dia di sini dia nak abang bayan dia antara penjelasan dia. Aku memanah dengan menggunakan atqafir. Atqafir ni maksudnya alat memanah. Tapi perkataan ni adalah perkataan yang jarang digunakan pada masa hari ini. Mungkin digunakan pada masa dahulu. Dan yang paling payah, yang paling memberatkan lidah kita di sini adalah susah untuk kita sebut ni sebab apa? Al-atqafir ni dia letak makhraj yang dekat. Ain dengan ta, dengan qaf, dengan fa. Ya, ra. Fa, ta, qaf, fa dan juga ya dan ra tu semua adalah makhraj lidah. Cuma ain saja makhraj kerongkong, halq. Jadi di sini bila dekatnya makhraj lidah pada huruf tu dekat dengan dari segi makhraj dia, maka menyebabkan berat untuk lidah kita menyebut. Bila berat lidah kita menyebut, maka yang tu dikira sebagai kalimah tu dikira sebagai kalimah yang tak fasih. Bila digunakan dalam ayat, maka dia jadi ayat tu tak fasih. Bila tak fasih, berat untuk kita nak sebut, maka yang tu dikira kalam ghairu fasihah. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, qala al-arabi taraktu naqati tar'al haqa. Aku tinggalkan unta aku tar'a al-haqa. Tujuan aku tinggal tu nak bagi dia makan rumput-rumput. Di sini menunjukkan makna supaya dia dapat makan rumput-rumput. Al-haqa ni juga perkataan yang jarang digunakan ataupun perkataan yang lama digunakan masa dulu tapi sekarang tak digunakan lagi. Dan satu lagi, dia jadi berat pada lidah sebab kesemua yang ada pada perkataan al-huq ni adalah makhraj dia adalah makhraj lidah. Sebab ha tu makhraj lidah, ain pun makhraj ni kerongkong, makhraj pada halq, kerongkong. Ha tu ain dengan kha dengan ain. Ha ain, ha hantu, ha ain, kha ain. Al-hu. Maka berat dah lidah kita untuk sebut. Kalau kita nak sebut derah-derah cepat-cepat dengan pantas, tentulah kita akan jadi cakapan kita akan jadi tersasul. Jadi di sini dia panggil tanafur huruf. Maknanya huruf-huruf tu berulang-ulang dekat-dekat dari segi makhraj dia. Yang tu dia panggil tanafur huruf. Jadi dalam contoh ayat yang kita dapat tadi ni, daripada situ kita dapat tahu bahawa untuk nak kenal kalam yang fasih ni, jangan ada antara syarat-syarat yang antara contoh yang dibagi tadi ni. Antara dia, kita boleh tengok antara syarat fasahah kalam ni. Syarat bagi kalam tu fasih. Syarat bagi kalam tu fasih, jangan ada antaslama ansalima min. Ansalima min ni maksudnya selamat daripada apa? Dha'fut ta'lif. Jangan ada langsung susunan ayat yang lemah. Maknanya dari segi kaedah nahwu dia lemah. Bila ada susunan ayat yang kaedah nahwu dia lemah, dha'fut ta'lif tu, maka dia jadi kalam yang tak fasih. Contoh dia, al-misalu jamilatun al-madrasatu hazihi. Dia letak macam tu. Jadi di sini dia takdimkan khabar jamilah tu jadi khabar. Wa ta'khirul mubtada, dan dia takhirkan mubtada. Al-madrasah tu jadi mubtada. Jadi sepatutnya dia kena letak hazihi al-madrasatu jamilatun. Tu baru ayat yang fasih.
barulah jelas. Bila kita letak perkataan yang tak fasih ni, jamilatun al-madrasatu hazihi, dia akan jadi tak jelas. Bila tak jelas, orang dengar tak faham, maka tak faham ni tak sampai. Nampak tak? Bila tak faham, tak sampai kepada otak, otak tak boleh. Telinga dengar dan hantar isyarat ke otak, otak tak faham. Bila tak faham, maka yang tu bukan baligh. Maksudnya yang tu tak sampai. Nah, sampai hanya sampai je tapi tak faham. Sampai di sini bermaksud al-intihak di situ. Nanti kita tengok dalam mafhum balaghah tu sendiri, al-wusul wal intihak. Mafhum balaghah apa dia? Al-wusul wal intihak, sampai ke telinga dan telinga menghantar isyarat ke otak dan otak akan faham. Bila sampai dekat otak, otak faham tu, yang tu dia panggil intihak. Intihak ni maksudnya destinasi dia, sampai ni maksudnya ada penghujung dia, ada pengakhiran dia, iaitu destinasi dia mana? Di otak. Bila otak faham, maka yang tu barulah sampai kepada baligh, barulah kalam tu dia panggil kalam yang baligh. Tapi kalau otak sampai ke otak, otak tak faham, maka yang tu bukan kalam yang baligh. Walaupun sampai di telinga, masuk hantar isyarat ke otak tapi otak tak faham. Jadi sebab itulah kalam yang baligh ni syarat dia mestilah penyusunan ayat dia kuat dari segi ilmu nahwu dah. Jadi bila tak kuat, maka dia panggil dha'fut ta'lif. Bila dha'fut ta'lif, yang tu adalah kalam ghairu fasihah. Kemudian yang kedua, tanafur kalimat. Tanafur kalimat di sini bermaksud dia ada pengulangan ataupun diletakkan perkataan-perkataan, kadang-kadang perkataan yang sama ataupun yang sama makhraj, yang dekat makhraj. Sama ada diguna perkataan ataupun diguna huruf. Huruf-huruf yang sama ataupun perkataan-perkataan yang sama diulang-ulang banyak kali, ataupun diletakkan huruf-huruf tu mengikut yang dekat makhraj dia. Yang tu dia panggil tanafur huruf ataupun tanafurul kalimat. Okey, misal bagi tanafur kalimat ni, contoh dia, kalau tadi tanafur huruf, al-hu' tu, dekat-dekat kan. Yang ini tanafur kalimat pula. Tanafur kalimat ni contoh dia, wa qabru harbin bi makanin faqrin wa laysa qurba qabri harbin qabrin. Di sini ada apa? Perkataan apa diulang? Perkataan qabru, perkataan harbu, apa lagi perkataan? Jadi faqrin. Perkataan qabru dengan harbu diulang-ulang. Ada berapa perkataan dalam qabru dalam ni? Ada 2. Qurba lagi, lepas tu harbin lagi. Jadi semua tu diulang-ulang ataupun diguna huruf yang sama yang dekat-dekat makhraj. Jadi di sini tikrarul makharijul huruf al-mutaqaribah. Di sini berlakunya pengulangan makhraj-makhraj huruf yang dekat-dekat. Bila dekat-dekat kita nak sebut, kalau kita sebut cepat-cepat, boleh tak kita sebut cepat-cepat? Contoh macam dalam bahasa Inggeris sendiri. Bahasa Inggeris pun ada juga. Contohnya, she saw the seashell at the seashore. At the seesaw. Dah nak tertasul dah. Kalau kita sebut cepat-cepat, she saw the seashell at the seashore. She saw the seashell at the seashore. Cuba kita sebut lama-lama, dia jadi, lidah kita jadi tersasul. Maka jadi tak fasih kalam kita. Jadi bila ada macam tu, maka yang tu adalah kalam yang ghairu fasihah. Sama ada tanafur huruf ataupun tanafur kalimat. Okey, seterusnya syarat pada kalam yang tak fasih ni juga, yang yang menyebabkan kalam tu jadi tak fasih. Syarat untuk kalam fasih ni jangan ada benda ni kan. Jadi bila jadi tak fasih ni sebab apa? Sebab ada apa lagi? Yang kedua, yang ketiga adalah ta'qid lafzi, dan juga yang keempat ta'qid maknawi. Okey, ta'qid ni ada 2, ta'qid lafzi dan ta'qid maknawi. Dari segi ta'qid lafzi ni maksudnya dari segi lafaz dia. Contoh dia, ma qara'a illa wahidan Muhammadun kitaban ma'a akhihi. Kita tengok penyusunan dari segi lafaz. Ayat ni disusun dari segi lafaz, dia letak ikut dan culang calin. Yang ni dia panggil celaru. Ta'qid di sini bermaksud celaru. Bercelaru ataupun kita panggil apa? Ada kecelaruan dalam susunan dari segi ayat tu. Jadi maksudnya dari segi kaedah nahwu bercelaru lah. Bila ada macam ni, kita tengok dari segi lafaz. Lafaz ni maksudnya dari sudut lafaz dia. Contoh dia, ma qara'a illa wahidan Muhammadun kitaban ma'akhihi. Jadi kalimah wahidan tu sepatutnya yang tu adalah sifat ataupun na'at. Allati quddimat 'ala al-mawsuf, tapi ditakdimkan, diletak di depan daripada mausuf dia. Mana mausuf dia? Mausuf dia adalah kitab. Kitab tu diletak di belakang. Sedangkan mausuf, orang yang disifat ni kena letak di depan, baru letak sifat dia kan. Takkan letak sifat dulu baru letak orang yang disifatkan ataupun benda yang disifatkan. Jadi kitaban ni adalah mausuf dia. Di sini dia letak kitab di belakang, wahidan di depan. Maka salahlah dari segi kaedah nahwu. Jadi dia kata kalimah wahidan huna hiya sifah allati qaddamat 'ala al-mawsuf. Jadi dari segi sahih dia, yang betul dia, ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahidan. Jadi Muhammad ni
dia baca, dia tak baca buku, dia tak baca hanya dengan saudara dia, melainkan satu kitab saja, dengan kawan dia. Illa kitaban wahidan. Syahid dia pada perkataan kitaban wahidan. Kitaban tu adalah mausuf, wahidan tu adalah sifat dia. Jadi yang bawah tu adalah yang betul, kalam yang fasih. Yang atas tu adalah kalam yang ghairu fasih. Jadi kalau kamu buat latihan nanti kamu akan nampak, InsyaAllah. Mungkin kamu ada yang buat latihan yang Ustazah bagi tu, yang kamu tak jelas, kamu boleh tengok, boleh jelas balik dengan apa penerangan yang Ustazah bagi. Kemudian bagi takkid maknawi pula, al-misalu arsala al-hakimu al-sinatahu ila al-Madinah litajassusi. Okey, kalimah al-sinah. Hakim, seorang hakim telah menghantar al-sinatahu, lidahnya, ila al-Madinah litajassus, ke bandar untuk membuat pengintipan. Sebenarnya di sini perkataan yang sepatutnya digunakan di sini. Di sini dia tak guna perkataan yang sepatutnya. Pada takkid maknawi ni maksudnya kita tengok ada kecelaruan dari sudut makna, sebab ayat yang lain, perkataan yang lain okey dah, tapi satu perkataan ni saja menyebabkan makna jadi bercelaru. Sebab apa? Sebab kalimah al-sinah tu sendiri dia tak sesuai dengan menunjukkan makna jasus. Di sini maksud yang dikenaki oleh kata-kata ni, ungkapan ni adalah dia nak habaq kata hakim tu hantar pengintip dia, orang yang intip ataupun spy dia ataupun mata-mata dia ke Madinah litajassus. Kalau dia nak guna, dia kena guna mata. Kalau dia tak mau sebut nama jasus, dia sebut mata-mata kan. Tapi dia letak lidah. Lidah tak sesuai lah. Adakah lidah tu sendiri boleh mengintip? Sedangkan yang mengintip adalah mata, ataupun jasus. Jadi perkataan yang sebenarnya di sini adalah, yang dimaksudkan di sini adalah jasus. Tapi dia letak perkataan lisan tak sesuai, al-sinah. Dia kata kalimatu al-sinah huna la ta'ni al-jasus walakinnaha haqiqatun tutlaqu 'ala al-lughah fa asbaha al-ma'na muaqqadan. Tapi yang ni yang menyebabkan makna tu jadi muaqqad, bercelaru, ataupun dia panggil rancam, rancam makna dia, tak jelas makna dia. Jadi jangan ada keempat-empat ni. Selagi ada keempat-empat syarat yang ni maka akan menyebabkan kalam tu jadi tak fasih. Ni dalam kalam fasih syarat dia jangan ada, mestilah selamat, ataupun jangan ada empat-empat syarat ni. Dha'fut ta'lif, tanafur kalimat, takkid lafzi dan juga maknawi. Kemudian bila kita tengok di sini, baru kita akan faham yang kata fasahah ni apa dia, az-zuhur wal bayan pada kalam ataupun kalimah tu. Syarat kalam fasih mesti kena ada ni. Barulah akan sampai ke telinga, dan telinga akan hantar isyarat ke otak, dan otak akan faham. Barulah sampai al-intihak tu, dia panggil intihak. Barulah otak akan faham, maka yang tu barulah dipanggil sebagai balaghah. Kemudian jadi satu lagi, kalau kita nak tengok beza di antara fasahah dengan balaghah ni, takunu fil kalam wal mutakallim. Selalunya fasahah ni dia hanya berlaku pada kalam dan mutakallim tu sendiri. Ya, orang yang nak mengeluarkan kalam tu dan juga kalam dia, apa perkataan yang diguna ataupun ayat, perkataan yang membentuk ayat yang diguna tu dengan orang yang bercakap. Orang bercakap tu mutakallim. Kalam tu maksudnya kalam dia, percakapan dia, perbicaraan dia, yang dia guna perkataan-perkataan dan ayat tu adakah fasih ataupun tidak. Nampak? Jadi di sini yang ni hanya pada fasahah. Tetapi pada balaghah dia mesti kena ada takunu fil kalimah wal kalam wal mutakallim. Dia mesti kena ada pada kalimah yang digunakan tu, mesti kalimah tu sesuai, dan kalam yang dibicarakan tu, dan juga mutakallim. Maksudnya orang yang nak sampai tahap baligh ni, seorang yang sampai tahap boleh keluarkan kata-kata, ungkapan-ungkapan yang indah ni, syarat dia mestilah kalimah yang dia ambil, yang dia pilih tu sesuai dengan apa yang dia nak ucapkan dengan kalam dia, dan dia mesti daripada kalam dia tu maka dia akan ucap kalimah yang penuh dengan keindahan gaya bahasa balaghah yang cukup tinggi. Barulah sampai kepada tahap balighnya sesuatu kalam tu. Itu dipanggil takunu fil kalimah wal kalam wal mutakallim. Okey, kemudian kita tengok pula perbezaan antara fasahah wal balaghah lagi. Kita tengok kullu kalamin balighin fasihin. Tiap-tiap kalam yang baligh tu mesti fasih. Baligh di sini maksudnya sampai al-wusul wal intihak. Tak dapat tidak. Bila kita tengok kalam yang fasih tu mesti baligh. Bila sampai kepada syarat fasih yang kita sebutkan tadi ni, maka kalam tu baligh. Baligh ni maksudnya sampai ke telinga, dan telinga hantar isyarat ke otak, dan otak akan faham, otak boleh terima. Tu dia panggil kullu kalam baligh fasih. Walaysa kullu kalam fasih balighan. Dan tidak semua kalam yang fasih itu balighan. Pasal apa jadi macam ni?
Walaysa kullu kalam fasih balighan. Dan kadang-kadang kalam tu fasih dah, mai ke telinga kita. Kita dengar. Tapi fasih pun tak baligh. Mungkin dengan sebab apa? Kalam perkataan yang digunakan tu betul dah. Ayat-ayat ungkapan yang disampaikan tu adalah betul dah. Cumanya dia kata tak semua kalam yang fasih ni baligh. Pasal apa? Sebab kadang-kadang perkataan yang digunakan tu menjadi ada tailor dia. Contohnya ada orang yang cakap dialek yang apa nama, yang orang apa, macam kita cakap orang Arab, bahasa Arab lah, ataupun orang Arab cakap bahasa kita. Kalam perkataan yang guna tu fasih dah. Tu kalam dia tak ada tanafur, tak ada apa semua. Tapi dengan sebab lidah dia tak fasih. Sebab tu yang kita kata kita nak bercakap Arab ni, kita kena lidah kita fasih, bukan kalam saja fasih. Maksud syarat fasih ni kesemuanya. Memang dalam bahasa Arab kalam yang fasih ni dia tengok dari sudut perkataan saja. Tapi kalau orang tu sendiri nak cakap Arab, dia bukan orang bangsa tu. Dia bukan orang pada bahasa, ataupun dia bukan bangsa kepada bahasa tu, bahasa Arab contohnya. Kita nak cakap bahasa Arab tapi lidah kita tak fasih. Bila lidah kita tak fasih, kalam tu dah fasih dah sampai ke telinga orang Arab, tapi orang Arab tak faham, maka yang tu dikira sebagai kalam yang ghairu fasih. Sebab tu dia kata laisa kullu kalam fasih balighan. Samalah juga dengan orang Arab, dia bukan bangsa kita, dia nak cakap bahasa kita, tapi perkataan yang digunakan tu memang fasih dah, tapi lidah dia pula tak fasih, maka kita dengar, kita tak apa nak faham, tak apa jelas. Ataupun budak kecil-kecil baru umur berapa baru nak boleh cakap, dia cakap dengan lidah yang tak berapa nak fasih. Jadi perkataan digunakan tu betul dah, tapi tak sampai ke telinga kita, sampai ke telinga tapi tak faham. Sebab apa? Sebab tak balik. Sebab apa? Sebab dia lidah dia tu adalah lidah yang orang panggil apa? Tak fasih, ataupun telo. Tu maksud dia. Laisa kullu kalam fasih balighan. Tak semua kalam yang fasih itu baligh. Jadi kamu boleh tengok sendirilah dalam buku teks nanti, yang tu kita dah belajar dah sebelum ni, semua sebagai ulangan ya untuk minggu ni. Dan antara saudara nak sentuh sikit sebelum kita nak masuk dengan lebih mendalam lagi untuk tajuk yang kita akan bincang hari ini, saudara akan sentuh sikit, ulang balik pada perkataan pada bab ni, bahagian ni, i'lam min a'lam ilmul balaghah. Min a'lam ilmul balaghah. Antara ulama-ulama yang hebat, antara yang memainkan peranan yang sangat berjasa dalam menyusun ilmu balaghah ni, kamu kena kenal dan kena hafal dan kena tahu, kena ingat. Kalau dalam bidang ilmu nahwu yang kita kenal selama ni, dalam bidang ilmu nahwu ulama yang hebat dia siapa? Sibawayh. Kalau dalam saraf Al-Mubarrid, antara contohlah, dia ramai lagi lah ulama-ulama dia kan. Tapi dalam bidang ilmu balaghah, antara ulama-ulama yang hebat yang menyusun ilmu ni adalah Abdul Qahir Al-Jurjani, Az-Zamakhsyari dan juga Al-Qazwini. Jadi kamu boleh tengok antara biodata yang ada dalam buku teks ni, yang ada dalam ni, yang mana saudara dah hantar dah bagi yang tak ada buku teks. Dan kamu kalau boleh cari sama dalam internet, duduk saja-saja tu type nama mereka. Kalau boleh type dalam bahasa Arab. Kalau ada komputer yang ada font Arab tu lagi elok. Kamu boleh dapat tu dia punya biodata dia. Kalau dapat dalam bahasa Malaysia nak kena terjemah pula kan. Jadi sekurang-kurangnya yang ni antara biodata ringkas dia yang ada dalam ni. Okey. Jadi bahagian latihan yang saudara bagi tu, jadi saudara rasa tak ada masalah dah kot. Semua dah faham dah kot. Dah boleh beza dah di antara yang paling ketara, banyak yang tanya saudara bahagian ni lah. Bahagian ni dengan bahagian ni. Bahagian ni insya-Allah kita akan nampak dalam bahagian keterangan tentang biodata ulama ni. Dan bahagian ni kamu boleh ambil contoh daripada buku pun tak apa. Sebab mungkin kamu masih baru lagi, tak berapa nampak lagi. Kamu ambil contoh daripada buku, boleh tengok. Kita letak kat sini. Dalam buku ni dia dah bagi dah. Dekat sini pun boleh ambil, dekat sini pun boleh ambil. Contoh-contoh kalam yang fasih dengan ghairu fasih. Dia letak dekat sini. Ni bahagian fasih, yang ni bahagian ghairu fasih. Okey. Seterusnya yang ni kamu boleh ambil juga daripada sini, iaitu bahagian biodata ni. Paling kurang kalau tak jumpa, tak dapat dalam internet, ambil saja yang ni. Ini saudara bagi keterangan sebab ada yang tanya saudara tak faham nak buat macam mana tentang bahagian ni. Jadi saudara bagi peluang untuk kamu boleh tengok. Inilah jawapannya. Ya, ataupun kalau boleh cari lagi. Di sini nak supaya kamu explore sama. Jangan harap guru je nak bagi, kamu kena explore saja sama. Cari dengan lebih mendalam lagi biodata ketiga-tiga orang a'lam balaghah ni, iaitu Abdul Qahir Al-Jurjani, Az-Zamakhsyari dan juga Al-Qazwini. Okey, habislah. Kemudian kita akan terus masuk kepada tajuk perbincangan yang seterusnya.
dalam bidang ilmu balaghah, seperti mana yang kita tahu dah sebelum ni. Saya pernah sebut, pernah terang dekat kamu ilmu balaghah, dan dalam ni pun diterangkan juga di peringkat awal pengenalan ni, ilmu balaghah sendiri terbahagi pada 3 cabang ilmu, iaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan dan juga ilmu badi'. Ilmu ma'ani ni adalah ilmu yang tahap yang paling tinggi dalam bidang balaghah. Yang ni tahap yang paling rendah. Tahap yang paling rendah. Yang ni tahap yang sederhana, yang kedua, dan yang ni adalah tahap yang paling tinggi, ilmu badi'. Al-badi', al-ma'ani wal bayan wal badi'. Al-ma'ani wal bayan wal badi'. Okey. Dalam bidang ilmu ma'ani, dia ada al-khabar wal insya', al-faslu wal waslu, al-qasru, al-ijaz wal musawat wal itna'. Okey, untuk peringkat asas, peringkat kita 4 lah. Peringkat yang asas ni adalah al-khabar wal insya'. Okey, yang ni kamu akan belajar lebih mendalam bila kamu naik yang lebih atas, tingkatan 6 dan sebagainya, tingkatan 5 dan 6 dan sebagainya. Kemudian bahagian ilmu bayan pula terpecah kepada al-haqiqah wal majaz, at-tashbih, al-isti'arah, al-kinayah wa majaz mursal. Ini kita akan belajar lebih mendalam lagi selepas kita habis tajuk yang pertama dalam bidang ilmu ma'ani, al-khabar wal insya'. Dan seterusnya dalam bidang ilmu badi' adalah antaranya al-muhassinat al-lafziyah, di mana terpecah kepada al-jinas was-saja' wal-iktibas, dan juga muhassinat al-ma'nawiyah yang mana terpecah kepada tibaq, muqabalah, tawriyah, al-mubalaghah dan sebagainya. Dia ada banyak lagi cabang, bukan yang ni saja, no? Tapi yang kamu nak belajar ni, hak mana yang sukatan kamu ni hanyalah yang sudah bulatkan dengan pen marker warna biru ni. Okey. Jadi ketiga yang ni ilmu badi' ni adalah ilmu yang membincangkan. Kita tengok satu-satu secara ringkas sebagai ulangan balik bagi yang dah belajar. Okey, bagi yang tak faham lagi, moga-moga kamu akan nampak lagi. Ilmu ma'ani ni ilmu yang membincangkan tentang ilmu yu'rafu bihi ahwalul lafzul arabi allati biha yutabiqu muqtadal hal. Kita bincang tentang hal keadaan lafaz. Sebab tu dalam ni dia banyak cerita tentang lafaz-lafaz Arab. Ilmu tentang bincang tentang lafaz-lafaz yang digunakan tu, yang mana sesuai mengikut keadaan. Adakah keadaan itu sesuai ataupun tidak digunakan perkataan tu. Yang tu perbincangan ilmu ma'ani. Dibincang dari sudut lafaz-lafaz yang digunakan. Sesuai tak dengan keadaan suasana semasa, keadaan orang ataupun keadaan semasa. Kemudian dalam bidang ilmu bayan pula, huwa ilmu yu'rafu bihi iradul makna wahid fi turuq mukhtalifah. Dalam bidang ilmu bayan ni dia agak tinggi sikit daripada ilmu ma'ani, sebab dia banyak membincangkan cara macam mana nak dapatkan satu makna tapi dengan berbagai-bagai cara. Fi wuduhi dilalah alaihi. Contohnya kata dalam bidang kita nak ambil satu contoh kinayah. Contohnya kinayah ni maksudnya dia guna perkataan tu, yang perkataan digunakan tu tapi menunjukkan maksudnya di sebaliknya. Dia ada makna yang tersirat daripada perkataan digunakan, ada lafaz, ada orang panggil apa, maksud yang tersirat di sebalik yang maksud yang tersirat di sebalik yang tersurat. Tu maksud kinayah. Dia ada unsur-unsur sindiran. Dia sebut yang lain tapi makna dia lain. Tu maksud dari segi ilmu bayan. Maksudnya dijelaskan lagi dengan cara ada dilalah pada dia. Begitu juga dalam tashbih dan juga isti'arah. Isti'arah ni kata pinjam. Dia pinjam perkataan tu tapi menunjukkan makna yang lain tapi digunakan perkataan tu. Jadi nak faham dia perlu kepada bayan. Sebab tu bayan ni maksudnya kena jelas, kena ada penjelasan, kena ada penerangan, baru faham benda-benda ni. Nanti kita akan belajar lebih mendalam, baru kamu akan nampak apa dia yang dikatakan ilmu bayan. Kemudian ilmu badi' ni tahap yang paling tinggi dalam bidang ilmu balaghah. Dia kata huwa ilmu yu'rafu bihi wujuh tahsinul kalam ba'da mutabaqatihi li muqtadal hal. Iaitu ilmu yang membincangkan tentang macam mana cara kita nak tahu keindahan ataupun keelokan sesuatu kalam, sesuatu ungkapan yang digunakan ba'da mutabaqatihi li muqtadal hal, selepas dia sesuai mengikut keadaannya. Maksud keindahan dalam ilmu badi' ni dia banyak berbicara tentang keindahan dan keelokan gaya bahasa dari sudut lafaz. Contohnya jinas dengan sajak. Contoh yang kamu akan belajar. Ni iktibas. Jinas ni contoh dia macam perkataan tu digunakan dan diulang-ulang. Kalau yang ni diulang-ulang. Kalau yang ni diletak di hujung. Contohnya dalam Al-Quran cukup banyak jinas. Maudhu' yang sama wazan, perkataan lain-lain tapi wazan dia sama. Contohnya maudhu'ah, masfufah. Semua belakang tu sama. Dari segi wazan dia sama. Yang tu dia panggil jinas. Dari segi lafaz kita nampak cantik. Dia macam satu jalinan
Macam kita panggil, macam kalau kita jalin ataupun susun bunga kan. Dia susun elok, cantik. Ni adalah jalinan ataupun susunan perkataan di hujung ayat. Maka dia jadi satu keindahan. Kita tengok dari segi lafaz tu, dia macam ada puisi dia, macam dia ada irama dia. Tu dia panggil jinas. Kalau sajak pula, pengulangan perkataan diletak dalam satu bait syair tu ataupun dalam satu kata-kata tu, dia ulang-ulang banyak kali. Bila diulang-ulang tu, dia letak dalam bentuk susunan yang rangkap pertama dan rangkap kedua, dengan nampak dari segi orang kata apa, susunan dia pula menarik, maka dia jadi satu keindahan dalam kalam tu, dalam syair tu. Tu dia panggil jinas. Iktibas pula dia sadar daripada ayat Quran. Daripada ayat Quran dia buat dengan gaya bahasa Al-Quran. Al-Quran kan indah dia punya gaya bahasa dia. Okey. Kemudian keindahan pula dari sudut, kalau dalam bidang ilmu badiah yang kedua adalah muhassinat al-ma'nawiyah. Kita tengok keindahan yang ada pada kalam tu dari sudut makna. Tadi dari sudut lafaz. Yang ni kita tengok dari sudut makna. Maka contohnya dalam yang kita akan belajar tempat ni pada peringkat asas ni adalah tibaq dan muqabalah. Tibaq ni perkataan yang berlawanan. Perkataan-perkataan yang berlawanan yang ada dalam ayat ataupun dalam bait syair tu, dalam ungkapan tu, dia letak sama ada dia letak di awal ataupun di hujung. Dia mesti ada. Kalau al-haya wal maut. Sedih dan gembira, duka dan sukacita dan dukacita. Maksudnya dia ada dalam satu ayat tu dalam bentuk berlawanan, perkataan yang berlawanan. Kalau ni dalam bentuk perkataan, kalau yang ni dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat ni maksudnya beberapa perkataan yang ada dalam, contohnya rangkap pertama dia ada beberapa perkataan. Rangkap yang kedua dalam syair, dia ada perkataan yang berlawan dengan katalah 3 ayat di awal dalam rangkap yang pertama, 3 ayat pula di rangkap yang kedua berlawan dengan 3 perkataan tadi. Tu dia panggil muqabalah. Hak tadi perkataan dengan perkataan. Kalau hak ni ayat dengan ayat. Perkataan yang ada dalam ayat tu berlawan dengan perkataan yang ada dalam ayat yang rangkap yang kedua. Contoh dia. Jadi untuk pengetahuan kamu, jadi yang ni lah yang antara yang paling agak orang kata apa, nak faham dia kena dia agak tinggi sikit kan. Jadi nak faham dia, sebab tu dia letak di hujung bab. Kita kena kenal, kita kena mendalam yang ni dulu baru kita boleh nampak yang ni, sebab yang ni dia tinggi sikit. Dia punya keindahan yang ada dalam gaya bahasa dia. Okey, kita terus masuk kepada al-insya' wal khabar, al-khabar wal insya'. Okey, dalam bahagian khabar wal insya' ni, al-khabar wal insya' ni, kita terus masuk tadi. Sebelum ni mukadimah nah. Hak sebelum tu adalah mukadimah dan pengenalan kepada ilmu balaghah ni sebenarnya apa dia. Ini nama-nama ilmu ni. Ni untuk pengetahuan kamu je lah. Nanti kamu pergi ke universiti baru akan guna perkataan-perkataan ni. Kalau peringkat di peringkat menengah ni, peringkat di sekolah ni, kamu mungkin tak kenal perkataan-perkataan ni. Tapi di peringkat universiti memang ada perkataan-perkataan ni. Okey. Jadi kita tengok khabar wa insya'. Al-khabar wa insya'. Okey, kalau tengok dalam buku teks nanti saya akan share bagi yang tak ada buku. Al-khabar wal insya'. Khabar tu sendiri apa maksud dia? Tengok Al-khabar bermakna al-kalam alladhi yahtamilu as-sidqa wal kizba. Iaitu sesuatu kalam yang mengandungi benar ataupun dusta. Macam kita dengar orang bagi tahu kita satu berita, kita dengar, kita antara percaya dengan tak percaya kan, betul ke tak betul. Jadi maksudnya kalam yang berunsur khabar ni adalah yang mengandungi di dalam dia as-sidqa wal kizba. As-sidqa wal kizba ataupun wal kaziba. Dia boleh sebut dua, kizba ataupun kaziba. Maksudnya dalam khabar ni kalam dia ada dua, sama ada benar ataupun dusta, kita tak tahu. Itu dia panggil al-khabar. Kalau insya' pula al-kalam la yahtamilu as-sidqa wal kizba. Berlawan balik pada khabar tadi. Lawan balik pada khabar adalah insya', iaitu kalam yang memang tak boleh kita nak nafi dah. Memang tak boleh nak nafi kata kalam tu benar ke, kalam tu dusta. Kita tak boleh nak petikai. Kalau yang ni kita boleh petikai. Betul ke khabar tu? Betul ke apa yang dia kata tu? Betul ke berita ni? Sebab tu dia guna khabar. Khabar ni maksudnya berita. Sesuatu yang sampai kat kita dalam bentuk kalam, adakah benar ataupun dusta khabar tu. Tapi kalau insya', kita tak akan menafi, kita tak akan petikai dah. Kita takkan kata kalam tu ada benar ataupun dusta. Tu lawan pada khabar. Itu adalah insya'. Okey, kita masuk terus kepada yang pertama dulu, khabar. Jadi khabar ni bila kamu nak belajar dalam bab khabar ni, okey, nampak no? Untuk kamu belajar dalam bab khabar ni, kamu kena tahu bahawa bila masuk dalam bab khabar, kamu kena tahu dia punya adrubul khabar dia.
Ad-durubul khabar ni maksudnya dia macam orang panggil apa, pembahagian dia ataupun anwa' dia. Jenis-jenis apa ni, darab ni maksudnya macam contoh ataupun amsilah yang menunjukkan makna kalam tu adalah khabar ataupun jenis-jenis dia. Dia terbagi kepada berapa? Ad-durubul khabar ni ada 3. Al-ibtidai, at-talabi dan juga al-inkari. Dia kena ada 3 ni. Antaranya kita tengok yang ibtidai dulu. Ibtidai ni maksud dia apa dia? Khali zihni. Maksudnya dalam bentuk permulaan. Yang ni dalam bentuk permulaan. Kita kalau kita dengar kalam ni, selalunya bila kita dengar satu berita ni, kita akan jadi 3 keadaan ni. Maksud di sini maksudnya 3 keadaan. Manusia ni bila dia dengar satu berita, sama ada dia duduk dalam 3 bahagian ni. 3 bahagian ni. Sama ada dalam bentuk ibtidai ataupun dalam bentuk talabi dan juga dalam bentuk ingkari. Ibtidai ni maksudnya khali zihni, kosong langsung fikiran dia. Maksudnya apa dia? Dia percaya bulat-bulat tanpa ada ragu. Untuk kamu nak mudah faham, ibtidai ini maksudnya peringkat macam orang panggil apa, otak kanak-kanak lah. Kalau budak-budak lah kan. Contohnya budak-budak bila orang bagi kat kamu, orang bagi tahu apa-apa berita kat dia, dia terus faham kan, dia terus apa, terima kan. Tak kira faham tak faham, tapi yang penting dia dengar berita, dia faham lah tu. Bila dia dengar berita, dia terus terima bulat-bulat. Tak ada langsung petikai kata berita tu benar ataupun dusta. Ni ibtidai ni lebih kurang macam peringkat kanak-kanak lah. Peringkat otak kanak-kanak. Umpama lah. Umpamanya otak kanak-kanak. Otak kanak-kanak ni dia dengar tu dia terima terus. Okey. Contohnya al-misalu faza Muhammadun. Contohnya orang beritahu kat dia faza Muhammadun, Muhammad telah berjaya. Dia dengar terus dia kata, betul ke Muhammad dah berjaya? Dia terus kata, dia tak kata apa, maknanya dia tahu Muhammad dah berjaya. Maksudnya tak ada langsung ragu-ragu. Dia percaya terus tanpa ragu-ragu. Percaya bulat-bulat lah ni, percaya terus. Okey. Jadi sebab itulah bila faza Muhammadun, nak abad kata khali zihni ni, sini maknanya bayan dia laisa fiha adatu taukid. Tak perlu pada penegasan lah. Bila orang dah tak gaduh nak petikai betul ke tak betul berita tu, kita tak perlulah letak ada tu taukid. Ada taukid ni digunakan untuk nak menegaskan lagi supaya dia percaya berita tu. Jadi bila dia dah percaya, dengan orang kata percaya tanpa ragu ni, percaya bulat-bulat ni, maka tak perlu dah kita letak ada tu taukid. Sebab tu tak ada taukid di sini. Di tepi ni tak ada taukid. Tak perlu ditambah ada taukid di depan dia. Tuan-tuan letak pangkah tu bukan maksud ayat tu salah, tapi penahbab kata tak ada tu taukid. Tak perlu kepada penegasan sebab dia dah boleh terima berita tu tanpa dia petikai, tanpa ada ragu-ragu. Dia percaya terus. Sebab otak dia kosong. Khali zihni. Tidak ada syak, tidak ada sangkaan. Dia terus terima dan percaya berita tu. Okey, yang kedua, durubul khabar yang kedua, talabi. Talabi di sini bermaksud mutaraddid. Yang dia percaya tapi masih ada keraguan. Tak percaya 100%. Masih ada keraguan. Contoh dia, sebab tu kita kena letak qad faza Muhammadun. Muhammad telah sebenarnya Muhammad telah berjaya. Kena letak macam tu. Qad faza Muhammadun. Sebenarnya Muhammad telah berjaya. Sebab kena letak ni pasal apa? Pasal dia mutaraddid. Dia percaya tapi masih ada ragu-ragu. Bila ada ragu-ragu, kita kena letak ada tu taukid. Yang mana ada tu taukid ni adalah yang menegaskan bahawa Muhammad itu sebenarnya telah berjaya. Contoh, jadi bayan ya, fiha ada tu taukid. Adatun min adawat taukid. Di sini ada satu adat daripada adawat taukid, iaitu qad. Tu syahidnya. Dan yang ketiga al-inkari. Contohnya dia dengar satu perkataan tu, dia tak boleh terima. Tak percaya betul ke ni? Dia tak percaya langsung, dia ingkar. Dok, Muhammad tak berjaya. Maksudnya dia tak boleh nak terima. Jadi kita nak tegaskan bahawa sebenarnya Muhammad memang dah berjaya. Kita kena letak satu dia panggil munkar. Munkar ni maksudnya orang yang ingkar terus, tak ada maksudnya tak ada percaya langsung. Kalau tadi percaya juga tapi masih ada ragu-ragu, mutaraddid. Tapi dekat sini dia ingkar terus. Contoh dia, wallahi laqad faza Muhammadun. Sampai kita kena letak perkataan wallahi. Ini memang gaya bahasa orang Arab ni. Bukan maksud kita nak bersumpah saja sonok nak sumpah. Tapi yang ni adalah gaya bahasa orang kata apa, budaya orang Arab. Kalau tak percaya juga orang Arab ni budaya dia. Yang ni hanya budaya lah, bukan kata kita nak main-main sumpah dah. Orang Arab ni budaya dia. Kalau kita letak wallahi, dia tak percaya. Kita kena letak wallahi, lepas tu baru dia tambah laqad. Lepas tu barulah faza Muhammad. Wallahi laqad faza Muhammadun. Al-bayan dia fiha adawat taukid muta'addidah. Dalam ni ada banyak adawat taukid. Kena letak ada adawat taukid ni maksudnya
adawat yang membawa pada penegasan, kena letak banyak baru dia nak boleh terima berita tu, baru dia nak percaya kot. Contoh dia wallahi, ni adawat taukid juga yang dalam bentuk qasam. Kemudian lam ni juga adawat taukid, lam tu, dan juga qad. Barulah dia akan percaya kot. Untuk orang yang mungkar lah, untuk orang yang tak percaya kan. Jadi di sini fiha, bayan dia, fiha adawatut taukid muta'addidah, iaitu wallahi, lam ni, lam pada qad ni dan qad. Ketiga-tiga tu untuk menegaskan bahawa Muhammad tu sebenar-benarnya memang telah berjaya. Demi Allah, Muhammad tu sebenarnya telah berjaya. Maksud dia macam tu. Yang ni dia panggil al-khabar. Syarat dia kena ada, kalau kata ada tiga-tiga jenis ni lah. Syarat dia kena ada adawatut taukid, baru boleh memberi faham. Okey, kamu boleh tengok contoh perbualan di antara dua orang kawan ni di dalam buku teks. Saya tak mahu nak tulis panjang-panjang di sini, takut masa tak ada kan. Tapi contoh dia lebih kurang macam ni lah. Kawan ni tanya lagi. Contohnya dia nak abang kat kawan dia kata, ya Ali indi khabar ra'i, aku ada kabar gembira. Kawan dia tanya, apa dia? Habaq lah. Faza Muhammadun fi musabaqah al-khitabah. Muhammad telah berjaya dalam, contoh dia nak bagi keterangan lebih luas supaya kamu nampak. Faza Muhammad fi musabaqah khitabah. Muhammad telah berjaya dalam pertandingan pidato. Hal khabarus sahih. Jadi orang yang tak berapa nak percaya ni, dia kata hal khabarus sahih. Kawan dia kata, betul ke khabar berita ni? Naam qad faza Muhammad. Jadi dia tengok kawan dia macam taradud kan. Dia kata memang betul, memang Muhammad sebenar-benar memang telah berjaya. Kemudian dia kata lagi, la asduqu zalik, aku tak percaya. Li'annahu ma'ruf bil khajar, sebab selama ni aku kenal dia, kita semua kenal dia ni seorang yang pemalu. Betul ke dia boleh berjaya dalam pertandingan khitabah ni? Tahu kawan dia nak betul. Ni sampai tahap kawan dia ni macam nampak ingkar. Ingkar ni bukanlah maksud, disebut mungkar ni bukan maksud dia masuk orang mungkar tak. Maksudnya dari segi otak dia tu macam tak boleh nak terima juga. Sampailah kali dia kena guna wallahi laqad faza Muhammadun. Demi Allah memang betul Muhammad tu telah berjaya. Barulah bila kawan ni sebut tiga adawat taukid tu, barulah kawan dia kata alhamdulillah haza min fadli rabbina. Alhamdulillah, inilah dia yang dinamakan sebagai kelebihan yang Allah bagi pada kita semua. Kelebihan daripada Allah, Tuhan kita. Okey, jadi yang tu adalah bagi bahagian khabar. Okey, contoh bagi bahagian khabar. Untuk bahagian contoh bagi bahagian insya'i pula, uslub insya'i pula, kita akan tengok anwa' uslub insya'i. Okey, ni bahagian insya' pula. Tadi bahagian khabar. Habis bahagian khabar, kita masuk pada bahagian insya'. Okey, beza antara khabar dengan insya'. Khabar ni kalam dia mesti ada antara benar dan dusta. Dia ada macam petikai betul ke kalam tu benar ataupun dusta. Tapi kalau insya' kalam la yahtamilu as-sidqa wal kizba. Ini ada titik lah. La yahtamilu as-sidqa wal kizba. Kalam ni tak ada langsung kita nak petikai ada benar ataupun dusta. Okey. Kalau anwa' uslub insya'i pula terbahagi pada dua, iaitu talabi dengan ghairu talabi. Okey, yang kata talabi ni maksudnya apa? Talabi ni maksudnya dia tuntut supaya at-talabi huwa ma yustada'a matluban ghairu hasil wa talab. Maksudnya dalam uslub gaya bahasa talabi dalam bentuk insya'i ni, dia mesti macam seolah-olah macam dituntut sesuatu supaya dia nak tahu sesuatu. Contohnya dia main dalam bentuk tuntut ataupun panggil, memanggil ataupun meminta sesuatu, sesuatu tuntutan, tetapi tak berlaku pada masa tu. Contohnya dia minta supaya dia bagi suruhan supaya suruh kawan tu buat sesuatu, tapi tak semestinya masa dia suruh tu kawan tu buat tu maksudnya dia minta, dia suruh buat, tetapi kawan tu akan buat kemudian. Ataupun dia panggil seorang main saat, tapi takkan masa dia panggil tu seorang tu dah main dah. Maknanya lepas dia panggil tu barulah kawan tu akan main. Tu maksudnya dia tuntut supaya kawan tu buat sesuatu selepas apa yang dia minta. Lebih kurang macam tu lah. Jadi contohnya al-istifham. Istifham ni contohnya dalam buku, contoh dia mas muka. Contohnya dia tanya kawan seseorang, dia tanya, apa nama kamu? Jadi maksudnya masa dia tanya tu, dia tuntut supaya lepas ni saat lagi kawan tu akan jawab, nama saya apa dia. Maksudnya bukan masa dia tanya tu akan keluar, kawan tu akan kata tu ghairu hasil wa talab maksudnya. Tapi dia nak supaya apa yang dia tanya tu akan dijawab selepas tu. Supaya apa yang ditanya akan dijawab selepas tu. Nampak tak? Mas muka. Okay. Dia ada tolak di situ. Tolak apa? Supaya kawan tu akan jawab persoalan dia.
Nampak? Maksudnya dia tanya tu mesti dia nak orang jawab kan. Ada tak kita tanya orang tak jawab, kita rasa macam mana? Lebih kurang macam itulah. Tuntut supaya kawan tu jawab, bukan masa dia minta tu, tapi selepas tu. Minta sesuatu tapi tak semestinya, tapi tak berhasil pada waktu tu, pada waktu dia minta tu. Kemudian ya bunayya, iaitu nida, wahai anakku. Dia panggil seorang panggil anak dia, ya bunayya, mai sini, wahai anakku. Maksudnya dia panggil tu maknanya dia nak harap supaya lepas tu anak dia mai kat dia. Ya laitani kuntu turaba, yang ni ada tamanni. Tadi nida, yang seterusnya tamanni. Tamanni pula contoh dia, ya laitani kuntu turaba. Maksudnya orang yang dah dia masukkan ke dalam kubur, dalam ni dia ada tamanni ni, maksudnya dia ada unsur penyesalan. Dia ada unsur penyesalan. Dia maksudnya contoh dia macam sesuatu yang tak mungkin dia capai. Tamanni ni maksudnya mengharap sesuatu yang tak mungkin capai. Dia nak sesuatu tu tercapai, tapi benda tu tak mungkin lagi tercapai. Contohnya katalah orang yang dah tua, dia nak muda tu kembali. Dia kata ya laitani asyababu ya'ud, kalaulah muda itu kembali. Boleh tak muda tu kembali? Tak mungkin. Tapi dia nak tak? Dia nak. Tapi nak tu mungkin dapat, mungkin tak dapat. Tapi selalunya tamanni ni tak dapat lah. Jadi ya laitani kuntu turaba ni maksudnya orang yang dah dimasukkan ke dalam kubur, dia nak balik ke dunia, maka dia tak boleh nak kata apa, ya laitani kuntu turaba, aku dah jadi tanah dah, aku tak mungkin kembali ke dunia dah. Kemudian la tahzan, contohnya uslub nahi. Ni nahi. Uslub nahi ni contohnya kita nak larang seseorang. Dalam larangan kita tu kita tuntut apa? Kita minta supaya dia jangan bersedih. Jadi selepas kita minta tu maknanya kita minta supaya dia tak sedih lepas kita kata kat dia la tahzan. Kemudian iqra bismi rabbik. Okey, bacalah dengan nama Tuhanmu. Tu amar pula. Contoh uslub amar pula, iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Maknanya bila dia suruh supaya dalam ayat Quran, bacalah dengan nama Tuhanmu. Dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbik ni maksudnya Jibril minta dekat Nabi Muhammad SAW supaya bacalah kamu ni dengan nama Tuhanmu. Maknanya masa dia minta tu, Nabi baru dengar suruhannya. Lepas tu Nabi akan, maksudnya bila dia minta seseorang buat sesuatu, seseorang kita bagi yang kata apa, sesuatu amar, suruhan, Jibril minta dekat Nabi supaya baca dengan nama Tuhanmu. Maknanya lepas tu dia harap supaya Nabi akan buat apa yang dia minta. Tu dia panggil ma yustada'a talabi ni, ma yustada'a matluban ghaira hasil waqtu talab. Maksudnya apa yang dia minta bukan berlaku masa dia tengah duk cakap tu, bukan masa dia tengah minta tu, tapi berlaku selepas tu. Boleh faham tak? Contoh istifham, nida, tamanni, nahi dan juga amar. Okey, seterusnya bahagian yang kedua dalam bahagian insya' ni, yang kedua adalah ghairu talabi. Ghairu talabi ni maksudnya sama juga, kita tak boleh nak petikai ada benar atau dusta ni. Semua ni memang tak boleh nak petikai sebab dia main dalam bentuk persoalan, dia main dalam bentuk nida, tamanni, nahi dan amar. Dan seterusnya masih lagi dalam bentuk insya'i yang mana kita tak boleh nak petikai dia ada benar ataupun dusta pada kalam tu. Tapi yang ni pula dia kata ghairu talabi. Ghairu talabi ni maksudnya tak tuntut sesuatu. Maksudnya dia kata tu tak perlu pada selepas tu ada kata apa, sesuatu yang berlaku selepas dia kata. Dia minta, kalau tadi dia minta, kalau yang tadi, yang ni ghairu talabi, tak ada tuntut di situ, tak ada tuntutan di situ. Kalau tadi ada tuntutan supaya buat apa yang dia kata, apa yang dia sebut. Tapi yang ni ghairu talabi ni tidak ada tuntutan di situ, dia hanya sebut saja tanpa meminta untuk siapa-siapa buat sesuatu. Tak ada. Contoh dia kata ghairu talabi huwa ma la yustad'a matluban ghairu hasil waqtu talab, lawan kepada yang talabi tadi. Contoh dia at-ta'ajjub. Bahagian ta'ajjub. Ta'ajjub ni maksudnya dia kagum dengan sesuatu. Dia pergi satu-satu tempat, tengok bangunan sangat tinggi. Terus dia ta'ajjub, dia kata apa? Ma'alal mabani. Alangkah indah, alangkah tingginya bangunan ni. Terus dia kata gitu. Jadi ada tak tolak ni tu? Dia tak minta bukan siapa-siapa suruh jawab apa yang dia kata ke, suruh maksudnya rod balik cakap dia ke apa. Tak ada. Dia terus sebut je, maksudnya dia tak memerlukan siapa-siapa pun jawab balik ke apa, tak payah. Contohnya yang seterusnya at-taraji. Taraji ni macam harapan yang mana selalu kita guna dalam doa. Contoh yang kita guna dalam doa ni, contoh dia asallahu an yuwaffiqaka. Asallahu an yuwaffiqaka.
Ustaz dah ada kesilapan. Adik. Okey, seterusnya at-taraji. Minta maaf lah, ada gangguan sikit sebab takut apa ni terganggu kelas ni. At-taraji ni maksudnya harapan, ada doa. Contohnya macam kita selalu sebut dalam doa kita, asallahu an yuwaffiqaka, mudah-mudahan Allah akan yuwaffiqaka ni maksudnya Allah bersamamu lah. Semoga Allah memberi apa yang kau minta, apa yang kau inginkan. Asallahu an yuwaffiqaka, semoga Allah bersama dengan kamu. Jadi yang ni sama ada kita guna dalam doa kita ataupun kita guna dalam kita doa pada orang lain. Yang ni dia panggil taraji. Taraji ni maksudnya harapan, ada unsur harapan di situ. Jadi tak perlu ada tuntut supaya orang lain jawab ke apakah, tak perlu. Jadi yang ni dia panggil ghairu talabi. Begitu juga dengan al-madah. Seterusnya al-madah, iaitu contoh dia, kalau madah ni dia mesti guna perkataan ni'mas sadiqu al-kitaba. Maksudnya nikmat yang paling baik bagi seorang kawan ni, sebaik-baik ataupun kita namakan nikmat ni, maksudnya nikmat ni maksudnya sebaik-baik kawan tu adalah buku ataupun kitab. Kitab tu adalah sebaik-baik kawan bagi kita. Ni'mas sadiqu al-kitaba. Maksudnya dia nak madah di sini. Madah di sini maksudnya dia puji pada nak abang kata buku tu adalah yang terbaik untuk kita, untuk sebagai seorang pelajar. Maknanya kawan yang terbaik bagi kamu sebagai seorang pelajar adalah buku. Ni'mas sadiqu al-kitabah. Kemudian azam pula. Zam di sini bermaksud keji. Dia ada kata-kata keji. Bila kata keji dia akan guna perkataan bi'sa. Bi'sa di sini maksudnya seburuk-buruk. Bi'sal adu asyaitana. Maksudnya seburuk-buruk musuh ni adalah syaitan. Jadi syaitan tu adalah antara seburuk-buruk musuh. Okey, seburuk-buruk musuh daripada kita semua adalah syaitan. Jadi dia guna perkataan bi'sa. Kemudian akhir sekali al-qasam. Al-qasam di sini adalah sumpah. Yang mana selalu Allah bersumpah demi masa, demi matahari, dengan bulan-bulan dan bintang. Kita tak boleh nak bersumpah dengan benda-benda makhluk tu, tapi hanya Allah saja yang boleh bersumpah dengan makhluk yang dia cipta. Okey, contohnya qasam dalam surah Al-Asr, wal asri, contohnya wal asri, surah Al-Asr. Kataan qasam tu sendiri adalah menunjukkan makna dalam bentuk uslub insya'i yang ghairu talabi. Jadi Ustazah harap mudah-mudahan kamu akan faham kesemua penerangan yang Ustazah bagi tentang al-khabar dengan insya' ni, yang mana uslub insya'i dengan uslub khabari ni sangat penting dalam untuk kita nak guna dalam kehidupan kita. Seterusnya dia dalam buku teks muka surat yang 103, sebelum kita nak akhiri perbincangan kita pada hari ini, dalam muka surat 103 dalam buku teks ni adalah antara contoh uslub-uslub insya'i. Dia bagi dalam satu petikan. Okey, dalam petikan ni di bawah ni adalah antara uslub-uslub dia. Jadi kamu boleh baca dan kamu boleh tengok. InsyaAllah kalau sempat Ustazah akan baca sekali lalu dan Ustazah akan mengakhiri perbincangan perjumpaan kita pada hari ini. Okey, contoh dia namuzat al-uslub al-insya'i. Contoh-contoh uslub insya'i antaranya ya bunayya. Nanti tadi kita dah belajar kan. Ya bunayya masuk dalam bahagian mana? Ya bunayya iaitu nida. Dia masuk dalam nida iaitu ghairu talabi. Sebab tu dia susun di sini. Semua mana yang biru ni adalah ni ghairu talabi pula lah. Talabi. Maknanya bila dia panggil anak dia tu, maknanya dia tuntut supaya anak dia mai kat dia. Dia meminta ataupun memanggil anak dia tu supaya anak dia mai dekat dia. Tuntut supaya mai dekat dia. Jadi yang tu dia panggil talabi. Sebab tu semua hak mana yang biru ni semua adalah dalam talabi. Okey, nida. Contohnya yang pertama nida. Yang kedua ijtahid fid dars. Ya bunayya ijtahid fid dars. Ijtahid fid dars, berusahalah kamu dalam pelajaran kamu. Yang ni adalah uslub amar. Dia guna fi'il amar. Nampak nak kenal dia, kamu tengok apa yang diguna dalam tu. Kalau huruf yang ada nida, dia guna huruf nida. Yang mana selepas huruf nida dia jadi apa? Dia jadi munada. Semua tu hak kamu belajar dalam ni. Hak kamu belajar dalam saraf dan juga nahwu. Yang kamu tahu, yang kamu dah pernah belajar dalam nahwu, maka boleh digunakan dalam untuk kamu faham dalam balaghah.
Okey, bila dia letak huruf nida, maka yang tu adalah munadah dalam bahagian nida. Kemudian ijtahid firdas. Ijtahid tu fi'il amar, maka yang tu adalah uslub amar. Berusahalah kamu dengan dalam pelajaran. La tatakassal wa la tatala'ab fihi likai takuna minal mutaqaribin. Bila ada la di sini, la nahi. Nahi masuk dalam bab talabi. Tuntut supaya jangan buat, jangan malas. Jangan main dalam kamu belajar. Okey, kemudiannya alla targhabu an tusbihal minal mumtazin. Tidakkah kamu nak jadi seorang yang berjaya? Jadi dia main dalam bentuk istifham, masih dalam talabi. Kemudian ya laitani kuntu ajtahidu wa asharul layali. Dia katalah dia tak berjaya, dia malas, maka bila dia tak berjaya, maka dia akan sebut yang ni, ya laitani, kalaulah. Ya laitani ni dia lebih kepada benda yang tak mungkin akan capai lagi, benda yang angan-angan yang tak mungkin dicapai dah. Tu dia panggil tamanni. Dia akan kata ya laitani kuntu ajtahidu wa asharul layali. Dia kata kalaulah aku ni selama ni aku berusaha bersungguh-sungguh dan berjaga malam. Nak buat apa lagi, dah tak berjaya dah. Kena ulang balik lah untuk nak berjaya kan. Okey, seterusnya ma aghla al hayata. Dia letaklah tak mana yang ada talabi, dia letak bahagian talabi, yang mana ada ghairu talabi, dia letak bahagian ghairu talabi. Contohnya ma aghla dalam ayat yang berbunyi ma aghla al hayata lawil fawzu milkuna tulal hayah. Alangkah ni bernilainya kehidupan ini kalaulah kejayaan itu menjadi milik kita sepanjang kehidupan. Maksudnya kalau dia dah berjaya, kalau seorang pelajar tu berjaya, dia akan kata alangkah indahnya hidup ini kalaulah kejayaan itu menjadi milik kita sepanjang kehidupan kita. Dia rasa seronok. Maksudnya katalah kali ni dia berjaya, dia doa harap janganlah masa lain dia tak berjaya. Sebab itulah dia takjub dengan kejayaan dalam kehidupan ni. Alangkah indahnya kalaulah kehidupan tu sentiasa, kejayaan dalam hidup tu sentiasa dalam kehidupan kita. Kemudian dia selalunya takjub, dia akan guna ma dengan ada ayat dia, ada perkataan dia, mesti ada ma di depan. Yang tu adalah sirah takjub. Kemudian ni'mat talibul mujtahidu. Yang ada dalam ni, ni'mat talibul mujtahidu. Bila ada ni'mah, maka uslub tu adalah uslub madah. Yang ada unsur-unsur pujian. Dia kata apa? Ni'mat talibu al-mujtahidu. Maka sungguh eloklah, baiklah bagi orang pelajar yang bersungguh-sungguh. Baiklah, maksudnya eloklah, baguslah bagi pelajar-pelajar yang bersungguh-sungguh. Kemudian wabi'sat talibul kaslanu wal ya'isu. Dan buruklah bagi pelajar-pelajar yang malas dan sentiasa berputus asa. Malas dan putus asa, maka buruklah bagi mereka. Pelajar yang rajin sungguh, maka eloklah bagi mereka. Tu nampak tak? Bi'sa ni untuk zam, ni'mah ni untuk madah, pujian. Zam ni maksudnya celah ataupun caci. Okey, wallahi man jadda wajada. Dia guna bila ada qasam, yang ni dia guna wallahi, maknanya qasam, man jadda wajada. Demi Allah, sesungguhnya barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berjaya. Man jadda wajada. Dan akhir sekali, asallahu an yuwaffiqaka wa ja'alaka minal faizina wal mumtazina. Mudah-mudahan Allah akan memberikan segala memberikan kamu semua, memberikan maksudnya mengurniakan kepada kamu dan menjadikan kamu semua daripada orang-orang yang berjaya dan orang-orang yang cemerlang untuk kamu semua para pelajar. Jadi yang ni dipanggil taraji ataupun harapan. Harapan dalam doa ni maksudnya bila sebut taraji ni beza dengan tamanni. Tamanni ni dalam talabi kan. Tamanni ni sesuatu yang tak mungkin dicapai, yang mustahil untuk capai. Tapi taraji dalam ghairu talabi ni dia adalah sesuatu yang mungkin akan dicapai, tapi tak ada tolak dalam tu. Sebab apa? Sebab kita berharap doa pada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita. Tu dia panggil taraji. Daripada rojak, rojak rajim alif hamzah. Bukan rojak buah tu. Rojak ni maksudnya harapan. Okey. Yang mana mungkin akan dicapai dengan izin Allah. Okey. Jadi dalam setelah akan mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, yang mana di dalam ni ada latihan-latihan yang kamu kena sambung buatlah. Selepas kamu habis buat latihan yang dalam bahagian fasahah wal balaghah, kamu akan sambung bahagian tadribat muka surat 1-4, 1-4 dan seterusnya sampai muka surat 1-7. Okey, dalam ni saya akan terang sikit
Yang pertama dia suruh kamu apa? Mayyiz al-uslub al-khabari min al-uslub insya'i fil ibarat al-atiyah. Okey, di sini kamu cuma bezakan yang mana satu uslub khabari, yang mana satu uslub insya'i. Cara dia kamu buat dalam bentuk kolom. Kamu buat dalam bentuk kolom, kamu letak hak ni uslub khabari, hak ni uslub insya'i. Nak tengok sejauh mana kamu faham. Okey. Yang mana perkataan-perkataan ayat-ayat ni kamu tolong tengok dulu dalam kamus. Boleh nah? Tengok dulu perkataan-perkataan ni dalam kamus. Kalau yang mana kamu tak faham maksud dia, tengok dalam kamus. Nanti bila sampai masa untuk Ustazah nak terang balik, dalam hak yang latihan sebelum ni dengan selepas ni pun Ustazah akan terang balik. Kalau ada sesuatu yang kamu tak faham, kamu boleh PM Ustazah. Boleh nah? Kemudian ni contoh macam kolom macam ni. Ni dia bagi di bawah ni. Ni contoh dia. Bentuk dalam ni uslub insya'i khabari, kat sini uslub insya'i. Okey, soalan ba pula, hadid udhrbul khabar wa adawat taukid fil amsilah al-atiyah. Soalan ba ni macam ni ya. Soalan ba macam ni lah. Dia suruh kamu tentukan udhrbul khabar. Okey, apa dia udhrbul khabar yang ada dalam ni, dan juga adawat taukid dia. Udhrbul khabar ni maksudnya kamu ambil perkataan apa? Contohnya wallahi la yansurannallah ni. Wallahi ni maksudnya ada qasam. Udhrul khabar dia maksudnya dekat sini lah. Dia main dalam bentuk apa? Udhrul khabar ni maksudnya kamu kena letak jenis udhrul khabar dulu. Dia main dalam, kalau dia ada tak ada langsung qasam, tak ada langsung ada waktu takkid semua ni, maka dia panggil ibtidai. Udhrul khabar dia dalam bentuk ibtidai. Kalau ada satu dia panggil talabi. Kalau ada banyak dia panggil inkari. Kamu letak kat sini. Sama ada ibtidai ke, talabi ke, ataupun inkari. Okey, kalau talabi, kalau ibtidai tak payah bubuh lah. Ada waktu takkid memang tak ada. Kalau kata dia main dalam bentuk talabi, letaklah apa ada waktu takkid yang digunakan dalam tu. Kalau dia inkari, sebutlah ketiga-tiga ada waktu takkid yang ada dalam tu. Sebab takkid dia muta'addidah. Kedua-dua ataupun ketiga-tiga takkid yang ada dalam tu. Ini semua ayat Quran dan juga kata-kata biasa, ungkapan biasa. Kemudian yang seterusnya jim, istakhrij arba'ah asalib insya'iyah minal qita'ah al-atiyah ma'a bayan naw'iha wa tariqatiha. Yang ni dia dalam bab uslub insya'i, dia suruh kamu keluar daripada ayat-ayat yang ada di atas ni, apa uslub insya'i dia, sama ada dalam bentuk talabi dengan ghairu talabi. Kamu keluar dulu ayat dia yang ada dalam ni, tulis dalam bentuk ayat tulis dalam bentuk ayat, letak dalam ni, kemudian kamu letakkan nau' dia, talabi ke ataupun ghairu talabi. Okey, kalau talabi, apa tariqah dia? Kalau ayat tu dah berbentuk istifham, kamu letaklah tariqah dia istifham. Okey, contohnya talabi istifham. Kalau ayat tu dalam bentuk nida, talabi an-nida. Kalau dalam bentuk tamanni talabi at-tamanni. Contohlah. Kalau mai dalam bentuk ghairu talabi, tulis juga ghairu talabi, apa dia? Ta'ajjub ke, taraji ke. Tengok daripada ayat-ayat yang ada dalam ni. Boleh tak? Kamu cuba fahamkan dengan menggunakan kamus. Dan bahagian ni dia suruh kamu buat ayat. Dia suruh kamu buat ayat, dia nak uslub khabari dalam bentuk inkari. Dia nak dalam bentuk ibtidai, uslub khabari dalam bentuk ibtidai. Uslub insya'i dalam bentuk talabi dan uslub insya'i dalam bentuk ghairu talabi. Kamu boleh ambil contoh yang ada dalam buku teks ni dan letakkan. Bagi betul. Dia nak satu contoh daripada sini dan juga sini. Boleh? Okey, bahagian ni sebenarnya dia memerlukan berbentuk jama'i. Maksudnya kamu kena duduk dalam kelas, kita bincang dan kita cari jawapan dia. Tapi oleh kerana semuanya tak boleh nak bertemu, semuanya berada di rumah masing-masing, hak bahagian ni Ustazah tak orang kata apa, tak tekan sangat. Bukan maksud Ustazah tak suruh buat. Kamu buat juga. Tapi kalau boleh kamu cuba dengar dulu. Sebab yang ni nak tahu dia punya jawapan, kamu kena dengar, kena tonton. Dengar dan tonton video ni yang mana cerita tentang Al-Amir Al-Dhifda'. Amirah dengan seorang puteri raja dengan kata, kamu ambil kamu punya handset, kamu ada scan kan, scanner, kamu scan dekat sini, dia akan keluar ni. Dia akan keluar link video ni dan kamu akan tengok video ni setakat mana kamu sempat tangkap uslub-uslub khabari insya'i yang ada dalam ni, kamu boleh tulis. Di sini dia nak syahad al-qissah summa istakhrij uslub khabari wa uslub insya'i minha. Dia suruh kamu tengok, tonton kisah ni dan cuba buat keluar uslub khabari dengan insya'i yang ada dalam percakapan dia, setakat mana yang kamu mampu. Setakat mana yang kamu boleh. Jadi yang ni saya tak paksa sangat. Kamu buat setakat mana yang kamu mampu saja.
Okey, kalau kamu tak dapat link ni, nanti Ustazah akan copy link ni dan hantar kepada kamu dan kamu akan tonton video ni. Sajalah habis buat kerja, bila tonton yang ni seronok sikit, akan bagi relax sikit. Okey, habis. Kita habis dah tajuk Al-Khabar wal Insya'. Ustazah rasa kita berhenti dulu setakat ni untuk perbincangan bahas ilmu balaghah kita pada hari ini. Jadi buat akhirnya Ustazah mengucapkan orang kata apa? Terima kasih lah, ucapkan jutaan terima kasih bagi yang menonton video ni, yang sempat menonton video ni. Kalau bagi pelajar yang tak dapat menonton video ni, jangan bimbang, Ustazah akan copy, Ustazah akan rekodkan dan downloadkan masuk ke dalam grup. InsyaAllah mudah-mudahan bagi yang tak berpeluang untuk live dengan Ustazah pada masa ni, dan Ustazah tak dapat nak jawab panggilan-panggilan, kalau ada yang kata-kata di sini Ustazah tak boleh nak jawab lagi sebab diletakkan pusing sebelah sana sebab guna tripod ni kan, sebab Ustazah nak terang apa semua. Nanti Ustazah akan jawab kemudian kalau ada persoalan-persoalan yang ditujukan pada Ustazah pada masa ni. Okey, jadi sekian dulu, kita berjumpa pada lain siaran. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.